نحن في مهارة الاستماع والقراءة إلى الجمل البسيطة يعني الحوار. Ya, kita dalam kemahiran mendengar dan membaca ayat ringkas dalam bentuk perbualan. أيها التلاميذ استمعوا جيدا سأقرأ لكم هذا الحوار. ماذا تفعل يا أحمد؟ أنا أنظف الفنجان. ماذا تفعلين يا مينا؟ أنا أرتب الكوب. ماذا تطبخ يا أحمد؟ أنا أطبخ الدجاج. ماذا تطبخين يا فاطمة؟ أنا أطبخ الأرز. يا أحمد أين تضع الفواكه؟ أضع الفواكه في الثلاجة. Al-Jumal Al-Basitah bermakna ayat yang ringkas. Yang kita akan belajar melalui Al-Hiwar, iaitu perbualan. Sebagaimana kita tahu, kalau hiwar ni, kalau perbualan ni mesti ada perbualan di antara dua orang, ya. Maka akan ada bentuk soalan dan akan ada jawapan. Baiklah, soalan dan jawapan ni kita namakan perbualan, yang mana perbualan ini dinamakan perbualan yang menggunakan ayat yang ringkas. Dalam bahasa Arabnya kita sebut Al-Jumal Al-Basitah. Biasanya kita belajar Jumal Al-Basitah ni dalam bentuk ayat penyata. Contohnya, ini cawan, saya hendak ke kedai. Okay? Dalam sesi kali ini kita akan belajar jumlah basitah atau ayat ringkas melalui perbualan pula. Okey, jom kita ke slide yang seterusnya. Baiklah, kita mulakan dengan perbualan yang pertama. Madza taf'alu? Apakah yang awak sedang buat? Dan yang kedua, madza taf'alina? Apakah yang awak sedang buat? Perhatikan perbezaan di antara kata kerja taf'alu. Sekejap. Okey. Perbezaan di antara taf'alu dan taf'alina, walaupun makna dia sama, iaitu awak sedang buat, tetapi penggunaan taf'alu digunakan untuk lelaki, iaitu muzakkar, dan taf'alina digunakan untuk muannas. Ada penambahan pada kata kerja untuk muannas, iaitu ya dan nun, ya, menunjukkan kata kerja itu untuk muannas. Kedua-duanya ialah fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlaku. Jadi ianya membentuk begini. Madza taf'alu dan madza taf'alina. Perhatikan betul-betul perkataan taf'alu dan taf'alina, pengkhususan untuk lelaki dan perempuan, muzakkar dan muannas, walaupun makna dia adalah sama. Dalam bahasa Melayu makna sama je, apakah yang awak sedang buat. Tetapi untuk dalam bahasa Arab, kita gunakan perkataan kata kerja dikhususkan untuk lelaki atau muzakkar, ialah taf'alu, untuk muannas taf'alina. Okey, tadi berbentuk soalan. Okey, bila dah ada soalan, mesti ada jawapan. Okey, sekarang ni kita tengok jawapan pula. Jawapan yang membentuk jumlah al-basitah, ayat ringkas tapi bentuk jawapan. Jawapan kepada soalan tadi. Kalau tadi ditanya madza taf'alu, sekarang jawapan dia ana unazzifu al-finjan. Saya sedang membersihkan cawan. Okey. Soalan yang kedua tadi, madza taf'alina ya Mina? Maka Mina jawab, ana urattibu al-kuba. Baik. Kalau soalan tadi, kata kerja untuk tanya awak tadi tu biru dan pink, kan? Lain. Kita tanya lelaki biru.
Kalau kita tanya perempuan, pink, ada penambahan pula tu huruf ya dengan nun kat belakang. Tetapi untuk jawapan sama ada lelaki, sama ada Ahmad ataupun Mina, bila dia nak jawab, kata kerja yang digunakan tidak ada pengkhususan untuk lelaki atau perempuan. Dia sama sahaja. Okey. Saya, ana. Ahmad guna ana. Mina pun guna ana, iaitu saya. Okey. Sedang membersihkan. Okey, sekarang ni Ahmad kata, ana unazziful finjan. Saya sedang membersihkan cawan. Mina pula cakap, ana urattibul kuba. Saya sedang menyusun gelas. Oh, jadi unazzifu ni untuk lelaki je lah. Perempuan nak guna macam mana? Okey, kalaulah Mina kata saya pun sedang membersihkan cawan, juga guna perkataan unazzifu. Okey, sekarang ni sudah buat ayat untuk penggunaan dua. Okey, Ahmad kata, ana unazzifu al-finjana. Okey, kalau Mina, kalau dia kata dia nak bersihkan cawan, sedang membersihkan cawan, pun guna ayat yang sama. Ana unazziful finjana. Begitu juga dengan ayat menyusun gelas. Sekarang ni Mina kata, ana urattibu al-kuba. Saya sedang menyusun gelas. Tapi sekiranya kalau Ahmad yang menyusun gelas, Ahmad juga guna ayat yang sama. Ana urattibul kuba. Okey? Perkataan yang Zah merahkan ni ialah kata nama. Kosa kata yang kita belajar dalam PDPR yang kedua minggu lepas. Okey? Benda-benda yang ada kat dapur. Okey, ni mesti awak dah ingat semua. Okey, hari ni kita nak belajar tentang ayat yang ringkas menggunakan ada kata kerja, ada kata ganti nama, kan? Berbentuk soalan, berbentuk jawapan. Okey, dalam PDPR yang ketiga ni, kamu kena betul-betul dengar, kena betul-betul perhatikan sebab nanti bila nak jawab soalan, kamu akan keliru kalau tidak fokus betul-betul. Okey, secara ringkasnya, kata kerja untuk awak, untuk awak, tadi awak kan, taf'alu awak buat, taf'alina awak buat, taf'alu untuk lelaki, taf'alina untuk perempuan. Tapi kalau saya, untuk saya, sama ada lelaki atau perempuan, kata kerjanya adalah sama. Contohnya, dekat sini, unazzifu, lelaki perempuan boleh guna. Urattibu, lelaki perempuan pun boleh guna. Boleh faham ya? Okey, sekarang ni sudah nak gabungkan. Tadi asing-asing. Sekarang ni kita gabungkan al-jumal al-basitah, iaitu ayat ringkas yang berbentuk soalan dan ayat ringkas yang berbentuk jawapan. Ataupun lebih senang, sudah kata, susunan perbualan yang lengkap. Sebagaimana yang kita baca tadi. Madza taf'alu ya Ahmad? Ni ayat ringkas bentuk soalan. Ana unazziful finjan. Ini ayat ringkas berbentuk jawapan. Madza taf'alu ya Ahmad? Dan ana unazziful finjan ini telah membentuk sebagai perbualan. Dalam bahasa Arab kita sebut al-hiwar. Okey, yang kedua, madza taf'alina ya Mina? Sebab kita tanya tadi tu Mina. Maka penggunaan kata kerja awak sedang buat, kita kena guna taf'alina. Kita dah tak boleh guna taf'alu. Taf'alu untuk Ahmad. Okey, jawapannya ialah ana urattibul kuba. Ana urattibul kuba. Okey. Kalau kita tengok warna kat sini, kan? Kita tengok dalam bentuk soalan, taf'alu biru, taf'alina pink. Maknanya penggunaan lelaki dan perempuan awak mesti kena asingkan. Tak boleh sama. Awak tak boleh tanya perempuan guna taf'alu. Awak tak boleh tanya lelaki guna taf'alina. Mesti kena guna kata kerja yang dikhususkan. Manakala jawapan, ana unazzifu dengan ana urattibu, Zah warnakan dengan warna yang sama, memberi maksud, kalau untuk lelaki, ana unazzifu, perempuan pun guna ana unazzifu. Begitu juga dengan menyusun gelas. Yang buat sekarang ni ialah Mina. Ana urattibu.
Tetapi Ahmad juga boleh guna ana urattibul kuba. Kalaulah yang sedang menyusun tu lelaki, kita tanya, madza taf'alu ya Ahmad? Masa tu Ahmad tengah susun gelas. Maka Ahmad jawab, ana urattibul kuba. Okey? Kesimpulannya, perkataan taf'alu, taf'alina, unazzifu dan urattibu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ialah kata kerja yang sedang berlaku. Okey, kalau tak faham, kena tengok ulang kali. Kalau tak faham juga, okey, awak boleh WhatsApp, boleh tanya Ustazah lah, ya, selepas tonton video ini. Okey, ni ulang tayang perbualan dalam hiwar tadi. Madza taf'alu ya Ahmad? Apakah yang awak sedang buat, wahai Ahmad? Ana unazziful finjan. Saya sedang membersihkan cawan. Tengok kan tajuk dia ni, Al-Jumal Al-Basitah. Ayat ringkas yang berbentuk perbualan. Berbentuk perbualan. Yang kedua, madza taf'alina ya Mina? Apakah yang awak sedang buat, wahai Mina? Mina jawab, ana urattibul kuba. Ana urattibul kuba. Ana tu saya, urattibu tu sedang menyusun. Al-kuba, gelas. Maka dua-dua ayat ni kita panggil ayat yang ringkas. Ayat ringkas berbentuk perbualan.